kerana sudi hadir ke kelas maya kita pada pagi ini. Okey, masih lagi bawah topik 6. Okey. Yang hari ini kita masih lagi 6.1. Kita ada dua bahagian 6.1, 6.2. 6.1 adalah berkaitan dengan nilai-nilai sin, cosine dan juga tangent yang berada di antara 0 degree to 360 degree. Okey, manakala 6.2 adalah berkenaan dengan graph of these three function. Okay, 6.1.2 determine the value of sine, cosine and tangent for angles in quadrants 2, 3 and 4 based on the corresponding reference angle. Okay, kita nak cari nilai-nilai yang berada di kuadran 2, 3 dan 4 berdasarkan reference angle yang diberi. Okay. Okay, macam mana kita nak menentukan tu? Determine the corresponding reference angle, then determine positive or negative sign for sine, cosine and tangent for angles in quadrants 2, 3 and 4. Okay, contohnya. Determine the value for each of the following based on the corresponding reference angle. Okay, seperti mana yang saya sebutkan sebelum ni, awak boleh je tekan kalkulator sin 104 degree tu berapa, cos 208.2 degree tu berapa, tangent 318 degree 70 minit. Okay, kalau siapa yang masih lagi, kita ada degree, kita ada minit, kita ada second. Second ada dua macam tu lah. Okay, yang mana bila tekan pada kalkulator awak tu, tengok butang kalkulator yang ada tanda degree, tanda second, minit, tanda second. Dah macam apa tu huruf bila awak belajar tajwid tu lah. Baris depan. Okay. Macam tu butang dia tu. So kalau tangent 318 degree, tekanlah tangent, tekan 318, tekan butang ni, kemudian tekan 17, tekan butang ni lagi sekali. So awak akan dapat lah. Okay. Dia ada dua kaedah. Sama ada bagi terus dalam bentuk perpuluhan macam ni, dua-dua dalam degree, ataupun nak tukar ini kepada minit dan second pun boleh dengan hanya menukar butang ini. Macam tu. Okay. Determine the value. Kalau ikutkan yang ini ni, kita dah buat dah hari Isnin lepas. Okay, kita buat ulang kaji lagi sekali lah. Okay, bila sin 104, awak kena tentukan sudut yang diberi itu berada di kuadran mana. Okay, 104 ni berada di kuadran 2. Okay, kuadran 2. Bila kuadran 2, sin adalah bernilai positif. Okay, sin bernilai positif. Jadi kita cari reference angle dia. Macam mana nak cari reference angle dia? 180 tolak 104. Macam tu. So, awak akan dapat 76 degree. Sekiranya saya buat kesilapan pengiraan, maklumkan ya. Kemudian, so daripada sini, sin 104 degree, positif tak perlu letak lah. So, sama juga dengan sin 76 degree. So, bolehlah tekan kalkulator. Apa jawapannya? Cikgu, kenapa kita tak terus tekan je? Kalau melibatkan paper 1 tak ada masalah, awak tekan je kalkulator tu, siapa yang tahu sebab pilihan jawapan A, B, C, D. Tapi seperti mana saya sebutkan hari Isnin lepas, kiranya soalan ni melibatkan paper 2. Jalan-jalan kerja ni dia nak tengok. Okay, jalan kerja ni dia nak tengok. Jadi kalau awak skip jalan kerja, jadi markah awak pun akan terskip sama. Macam tu. Kalau tak digunakan dalam maths, memang digunakan dalam maths. Samalah sebab ilmunya yang sama sahaja. Okay, kita teruskan kepada cos pula 208.2 degree. Ini kena identify dahulu berada kuadran 3. Kemudian kita kena identify pula adakah cos di kuadran 3 tu positif ataupun negatif berdasarkan yang kita dah belajar sebelum ini, iaitu ASTC. Didapati di situ cos di kuadran 3 adalah bernilai negatif. So kita buatlah tanda negatif. Kemudian kita tentukan sudut itu berbanding dengan kuadran 1. Macam mana kita nak selesaikan, iaitu 208
0.2 degree, tolak saja dengan 180 darjah. So awak akan dapat 28.2 degree. Okey. Jadi kita tulis semula cos 208.2 degree adalah bersamaan dengan negatif, manakala ni kuadran yang ketiga, cos 28.2. Barulah awak guna kalkulator awak tu dapatkan jawapan akhir. Begitu juga untuk C. Okey, sudut yang diberi itu berada di kuadran yang keempat dan tangent di kuadran keempat adalah bernilai negatif. Okey, kemudian kita dapatkan reference angle bagaimana 360 darjah tolak 318 degree 17 minit. So, bila tekan kalkulator 17 minit akan jadi 51.43 minit. Okey, yang ini dah dipinjamkan. Okey, 1 degree, 1 degree pula. Betul lah, 1, 6 jadi 5, 5, 1, 4, 41 degree, 43 minit. Kalau salah betulkan ya. Okey, kemudian kita tulis semula tangent 318 degree 17 minit adalah bersamaan dengan negatif tangent 41 degree 43 minit. Okey, dan tekan kalkulator dapatkan jawapan akhir. Sekiranya saya ulang benda ni walaupun benda yang sama, insya-Allah dekat di minda awak. Okey, itu jawapan dan cara nak dapatkan jawapan. Okey, itu latihan yang awak akan cuba nanti. Okey, kemudian yang seterusnya, how to determine the value of sin, cosine and tangent for angles in quadrants 2, 3 and 4 corresponding to angles 30 degree, 45 degree and 60 degree. These angles we call as special angles. Okey, kenapa? Kita boleh dapatkan jawapannya melalui segitiga. Melalui segitiga. Dalam MMAT pun telah diajar. Okey, itu segitiganya. Macam mana nak ingat segitiga ni cikgu? Mudah sahaja. Untuk yang bersudut 45 darjah, okey, untuk yang bersudut 45 darjah bermaksud kedua-dua kaki dia tu sudut 45 lah. Ni 45, yang ini pun 45. Yang mana panjang sisinya adalah 1, 1 sebab sudut 45 darjah dan yang di sini adalah square root of 2. Mudah aja nak ingat. Manakala melibatkan sudut 30 dengan 60, awak bina segitiga sama sisi. Semua sisi sama panjang. Semua sisi sama panjang. Okey, yang mana segitiga ni awak bahagi kepada dua bahagian sama besar. Jadi, bila sisi semua sama panjang, so kita letakkan nombor yang mudah-mudah sahaja, itu 2, 2. Jadi ini adalah 1, 1. Okey, 2, 2, 1, 1. So kita ambil satu bahagian sajalah. Okey, so yang ini ingat kalau segitiga sama sisi, sudut setiap satunya adalah sama, iaitu 60 darjah. So ini 60 darjah. So ini sebab kita dah bagi pada dua bahagian, so dia automatik jadi 30 darjah. Jadi apa panjang sisi yang di tengah-tengah ini? So tolakkan sahaja guna Pythagoras theorem. 2 kuasa 2 tolak 1. Okey, 2 kuasa 2 adalah 4 tolak 1, 3. So di sini adalah 3 square root. Mudah sahaja. Jadi sama seperti mana yang diberi di sini. Okey, kita hanya letakkan nilai-nilai yang mudah untuk diingat. Harapnya awak pun mudahlah untuk mengingatinya. Jadi nilai-nilai yang berada di bawah ni, dalam jadual di bawah ni, okey, tak perlu pun awak ingat. Okey, cuma awak perlu dapat ingat kaedah nak dapatkan dua segitiga ni. Contoh awak nak dapat carikan tangent 45. Awak nak dapatkan tangent 45. Ini semua adalah nilai-nilai yang berada di kuadran 1. Okay, jadi kuadran 1 dah dapat 2, 3, 4 yang bersesuaian dengan sudut ini pun kita boleh dapat juga. Okey, contoh tangent 45 awak dah tahu lah tangent ni macam mana nak cari. Opposite over adjacent. So opposite-nya adalah 1, adjacent-nya pun adalah 1. So jawapan dia 1. So tangent 45 adalah 1. Macam tu. Samalah juga awak nak dapatkan cos 30 darjah.
Cos 30 macam nak cari? Adjacent over hypotenuse. So adjacent kita refer kepada segitiga ini. Okey, sudut 30. Okey, sudut 30 ni adjacent dia square root 3. Okey, over hypotenuse 2. Dah. Tak perlu selesaikan guna kalkulator. Okey, cikgu, kalau saya guna kalkulator, cikgu, saya akan dapat nombor perpuluhan. Okey, tengok pada situasi lah. Tengok pada situasi. Kalau katakan objektif A, B, C, D. Okey, kalau ada nombor perpuluhan tu tak apalah, terus dapat jawapan. Tapi kalau sekiranya jawapan dalam bentuk macam ni, jawapan dalam bentuk macam ni adalah lebih baik awak kena ingat cara nak dapatkan. Awak kena mahirkan. Macam tu. Sama juga untuk paper tu. Paper tu tak ada perpuluhan, tak ada tu. Tapi kalau sekiranya dia kata bergantung kepada reference angle. Okay, so kalau sekiranya jawapan awak dapat perpuluhan, automatically awak guna kalkulator. Okay, automatically kita tahu awak guna kalkulator punya. So cara cerdiknya sikit, awak nak tak nak awak kena tahu cara nak guna pakai jadual. Sorry, bukan jadual. Segitiga-segitiga ini. Supaya jawapan awak keluarlah macam ini. Tak perlu hafal pun table ni semua. Okay, so kita belajar secara smart. Okay, contoh. Okay, without using a scientific calculator. Tu, dia terang-terang dah minta jangan guna scientific calculator. Tapi setakat hari ni soalan SPM tak adalah macam ni kan. Tapi in case lah mana kita tahu. KSSM ni benda baru. Jadi kita tidak ada lagi sejarahnya. Jadi nak cari cos 150. So kita akan guna reference angle. Okay, cos 150. Itu tujuannya kita belajar dahulu bagaimana nak dapatkan reference angle. Bila dah dapat reference angle, kita bolehlah cari nilai-nilai yang mudah-mudah lah. So cos 150. 150 ni berada di kuadran yang kedua. Macam mana nak dapatkan reference angle? Kuadran kedua ni adalah 180 tolak 150. So awak akan dapat 30 darjah. Okay, so bila 30 darjah, kita selesaikan cos 150 adalah cos. Okay, cos. Kalau masih tak ingat, buat je lah macam ni. A, S, T, C. Saya pun kadang-kadang lupa juga. So kuadran yang kedua, sin sahaja positif, cos bernilai negatif. So cos 30 darjah. So, macam mana nak dapatkan nilai selain daripada guna kalkulator, kena ingatlah bentuk segitiga tu tadi. Okey, saya guna pakai segitiga yang dah ada kat tepi ni lah. So, cos 30 darjah, cos sudut 30, dianya adalah adjacent, square root 3, sec 3 over 2. Dah selesai. Tak perlu guna kalkulator untuk selesaikan. Untuk cek jawapan tak apalah, tak ada masalah. Okey, kemudian B, tangent 225, pertama sekali tentukan kuadran iaitu kuadran yang ketiga. Kemudian macam mana nak dapatkan reference angle 225 tolak 180 darjah. So awak akan dapat 45 darjah. So tangent di kuadran yang ketiga adalah bernilai positif. So tangent 225 adalah bersamaan dengan positif tangent 45. So dekat sini kita tahu 1. Tadi kita dah buat dah sudut 45, tangent 45 ni kan. Kemudian yang ketiga, samalah proses kita ulang-ulang benda yang sama. Kuadran yang keempat, so kita nyatakan kuadran keempat. Kita cari reference angle dia 360 darjah tolak 300. So kita akan dapati reference angle-nya adalah 60 darjah. Okay, yang mana sin di kuadran yang keempat adalah bernilai negatif. Jadi sin 300 darjah adalah bersamaan dengan negatif sin 60 darjah negatif. Okey, sin 60 darjah kita guna pakai jadual. Kita guna segitiga. Sin adalah opposite square root of 3 over hypotenuse adalah 2. Dan mudah sahaja ya. Okey, itu cara nak dapatkan jawapan seperti mana saya ajar tadi lah. Okey, itu latah yang awak akan cuba. Okey, yang ketiga, 6.1.3. Determine the angle when the value of sine, cosine and tangent are given. Okey, so
Identify dulu kuadran berdasarkan positif atau negatif value of the trigonometric function. Tengok. Awak kena identify. Kita ada 4 kuadran. So, awak tengok nilai positif, nilai negatif itu mana yang tempat sesuai dia. Kemudian tentukan, determine the corresponding reference angle. Last one, barulah cari sudut yang bersesuaian mengikut kuadran yang awak telah tentukan tadi. Okey, contoh. Okey, A. Given that sin theta equal 0.6157 and theta is between 0 to 360 degree, calculate the angle theta. Okey, so yang pertama A. Mana saya punya ni? Oh, jauhnya. Okey, A. Sin theta adalah 0.6157. So, tengok nilainya adalah positif. So, kuadran sin ada dua nilai lah. Sin ada dua nilai. Okey, satu berada kuadran 1. Okey, dan satu lagi berada di kuadran 2. Kenapa? Ada dua jawapan. Sebabnya sin positif berada di dua tempat, iaitu satu di di kuadran 1, satu lagi di kuadran 2. Okey, kemudian dinyatakan di sini sudut yang perlu dicari adalah berada di antara 0 hingga 360 darjah. So ada dua jawapan lah di situ. Sebab apa? Sin positif berada di kuadran 1 dan juga kuadran 2. Okey, bila dah tentukan kuadran, kita kena tentukan reference angle dia. Okey, macam mana nak tentukan reference angle? Okey, mudah sahaja, awak tekan je calculator. Tekan shift. Mana saya punya ni? Okey, tekan shift. Tekan sin. Tekan nombor tu 0.6157. So awak akan dapat, tekan shift, tekan sin 0.6157. So awak akan dapat 38 darjah. Kalau pada kalkulator tu, awak akan dapat 38.00280116. Okey, kita biasanya ambil 4 nombor. So 38.00. Memandangkan belakang tu 00 tak ada makna. So kita hilangkan, kita dapatkan 38 sahaja. So bila dah dapat 38 darjah, ini reference angle tau. Ini reference angle. Kita dapatkan sudut sebenarnya berdasarkan kuadran yang telah ditentukan. So ada dua jawapan di situ. Kuadran 1 dah dapat 38. Alhamdulillah, tu jawapan pertama. Kuadran 2 macam mana dah dapatkan? 180 darjah tolak reference angle 38 darjah. So jawapan akhir awak untuk soalan A 38 darjah dengan 180 tolak 38. Itu 142 darjah. So bila awak tekan calculator, awak nak cek jawapan, awak boleh tekan sin 38, awak boleh tekan sin 142, yang mana kedua-dua jawapan menghasilkan 0.6157. Macam tu, settle. Okey, kalau saya cepat sangat, berhentikan saya ya. Okey, yang B pula. B, samalah prosesnya. Cos theta equal negatif 0.4226. Pun sama, theta tu perlu dicari di antara 0 darjah hingga 360 darjah. Okey, kita tentukan kuadran dahulu. Cos negatif. Okey, nilai negatif yang berada pada sinilah. Okey, cos negatif. So kita tentukan, dia biasa memang ada dua jawapan lah. Dua-dua jawapan. So cos negatif ASTC. Kuadran 1, kuadran 4 adalah positif. So bermaksud kuadran 2 dan juga kuadran 3 adalah cos yang bernilai negatif. Bila dah tentukan macam tu, kita cari reference angle dia. Macam mana nak cari reference angle dia? Tekan shift. Tekan cos, jangan tekan negatif. Negatif dan positif hanya untuk menunjukkan kuadran. Okey, hanya menunjukkan kuadran. Bila tekan kalkulator, jangan sesekali masukkan tanda negatif. Okey, tekan shift, tekan cos, tekan 0.4226.
So awak akan dapat 65.0011. So kita ambil 4 nombor, 65.00 dia akan jadi 65 darjah sajalah. Mudah. Macam tu. Reference angle kita dah dapat 65. Ingat, jangan sesekali masukkan tanda negatif bila tekan kalkulator. Tanda negatif, tanda positif untuk menunjukkan kuadran. Kita dah tahu dia berada di mana, so jangan tekan lagi masa tekan kalkulator. Okay, jadi sudut yang sepatutnya kita dapat, carilah sudut yang bersesuaian di kuadran 2 dan kuadran 3. Kuadran 2 macam mana nak dapat? 180 tolak 65. Kuadran 3 macam mana nak dapat? 180 tambah 65. So jawapan akhir adalah 115 darjah dan juga 245 darjah. Awak boleh semak jawapan dengan menekan cos 115, cos 245. Awak akan dapat kedua-dua jawapan sama iaitu negatif 0.4226. Okey, yang terakhir, YC, kita pergi pada tangent pula. Okey, ini semua ilmu ni diguna pakai terutama sekali dalam ADMAT. Okey, dalam ADMAT. So, kena mahirkan jugalah. Jangan buat tak tahu je. Negatif 1.4826. Pun sama, sudut yang nak dicari adalah berada di antara 0 hingga 360 darjah. So, ada dua jawapan juga. Dia bergantung kepada julat range yang dia bagi. Okay, range sudut yang dia bagi 0 hingga 360. Jadi ada dua jawapan lah. Kalau dikatakan 0 hingga 180. Kena carilah. Ada dua ke ada satu, bergantung. Okay. Okay, tangent negatif. So, ASTC. Kuadran 1, kuadran 3 adalah tangent positif. Kuadran 2, kuadran 4 adalah tangent negatif. Tu. Bila dah tahu kuadran mana yang patutnya kita fokus, kita cari reference angle dia. Macam tadi juga, kita tekan shift. Kita tekan tangent, kita tekan nombor. Jangan sesekali masukkan tanda negatif. Shift tangent 1.4826. So, awak akan dapat jawapan. Shift tangent 1.4826. 56.000. Okey, 56 darjah sajalah. Okey, reference angle dah dapat 56 darjah. Okey, jadi kita carilah sudut yang bersesuaian bergantung kepada kuadran yang kita dah jumpa. So, sudut yang berada di kuadran 2, 180 tolak 56 darjah. Satu lagi kuadran keempat, 360 darjah tolak 56 darjah. So, sudut yang bersesuaian adalah 124 darjah dan juga 304 darjah. So, bila mana awak tekan tangent 124 darjah, tangent 304 darjah, awak akan dapati kedua-duanya bernilai negatif 1.4826. Okey. Itulah. Itu kaedah nak carilah berdasarkan buku teks. Itulah kan untuk awak cuba. Okey, yang terakhir adalah solve problems involving sine, cosine and tangent. Okey, so ini dalam ayat panjang lah. Okey, soalan macam ni kebiasaannya paper 1 lah. Paper 1. Soalan bentuk macam ni. Okey. In the diagram on the right, QRS is a straight line given that QS is 8. So, bila 8 bahagi kepada 2 lah. 4 kita terus labelkan maklumat yang ada ke dalam gambar rajah. QR equal to RS, calculate cos X. Okey, cos X. Mana X? Okey. Kita tengok X. X di situ diberi agak-agak awak berada di kuadran mana. So, awak kena fokus. Ni semua tak guna kalkulator ni. Okey, tak guna kalkulator. Dia nak cos X. So, cos X kalau perhatikan di situ adalah berada di kuadran yang keempat. Okey, dia lebih daripada 270 darjah. Jadi, cos
yang berada di kuadran keempat, ASTC bernilai positif. Bernilai positif. So, cos X, cos X bernilai positif. Okay. Kemudian kita tengok reference angle. Ingat, bila kita nak cari, kita cari reference angle. Okay. Reference angle tu yang bernilai kurang daripada 90 darjah lah. Ni reference angle dia. Okay. Jadi bila cos adalah adjacent. Mana adjacent? Yang bernilai 3 ni. 3 per hypotenuse. So, sini 3, sini 4, sini berisilah 5. So, 5. Dan selesai. Itu je. Okay, cos S equal 3 per 5 atau 0.6. Mana-mana satulah. Tak ada pengiraan apa sangat. Yang kedua, tangent Y. So, kena identify tu. Y tu berada di kuadran mana? Ni Y. Ni sudut Y. Okay, kuadran 2. Kuadran 2 tangent. ASTC. Kuadran 2 tangent adalah bernilai negatif. Okay, kemudian bila kita nak baca sudut, kita guna reference angle. Ni reference angle dia. Okay, reference angle ingat yang sudutnya kurang daripada 90 degree. So, bila tangent adalah opposite 3. Adjacent 4. Dah selesai. Macam tu sahaja. Okay ya. Okay. Yang ini pula. Okay, yang ini kena mudahkanlah dia. Okay, a group of students produce a robotic arm with the length of 15 cm ada as shown in the diagram on the right. The robotic arm is programmed to move an object from point P. Mana point P tu? Ada kat situ. To point Q. Okay. So, angle theta ni lah. Okay. Given that cos theta negatif 0.866. Di situ pun dia dah bagi indikator kat kita iaitu cos bernilai negatif. Kuadran berapa? Kuadran 2. Okay, kuadran 2. Cos theta bernilai negatif. Okay, sudutnya berada di antara 0 hingga 180. Okay, betul lah tu. Sebab dia kuadran 2. Kuadran 2 memang berada di antara 90 180. Calculate the angle theta and the distance centimeter between point P and point Q. Dia nak jarak di antara point P, point Q. So, kalau saya lukis semula, okay, yang ini dah ada 15 cm. Okay, ini adalah sudut theta. So, kita tahu cos theta adalah negatif 0.866. Negatif tu sendiri menunjukkan dia berada di kuadran kedua. Kita cari reference angle dia. Okay, dengan menekan shift cos 0.866. Ingat, nilai negatif tu jangan dimasukkan salin. Shift cos 0.866. So, awak akan dapati 30. 30 sudutnya, reference angle dia adalah 30 darjah. Di sini 30. Okay, di situ 30. Calculate the angle theta and the distance in centimeter between point P and point Q. Bermaksud ni dah ada 15. Kita nak cari yang inilah pula. Okay, nak cari yang itu pula. Bagaimana nak cari yang itu? Ada nilai tak? Okey, kita tengok. Okey. Allah Akbar, Allah. Okey. Sekejap ya, saya tengah fikir kat ni macam mana nak dapatkan yang panjang Q0 ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Akbar, saya tak dapat idea pula, tak apa. Kita tengok pada jawapan lah macam mana dia cari. Okey, tu awak dah dapat dah kat situ. QR equal 15, 15 sin 30. So, awak akan dapat panjangnya QP guna Pythagoras theorem 28.98. Okey. Okey, itu latihan untuk awak cuba.
Okey. Ini adalah dia punya summary lah untuk 6.1. Okey, selesai. Ada soalan nak tanya? Tak ada soalan nak tanya ya? Okey. Sekejap. Okey, sekiranya tiada soalan yang nak ditanyakan, ada 27 orang sekarang. Alhamdulillah 26 orang yang hadir hari ini. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa semula minggu depan. Sekiranya ada masalah, boleh PM saya lah, insyaAllah. Okay, so Assalamualaikum dan selamat sejahtera.